Kecoh pula beras tempatan shortage di pasaran. Jadi, marilah kita melihat apakah faktor yang menyumbang perkara ini berlaku. Barulah adil untuk kita membuat penilaian, tidak semata-mata menyalahkan satu pihak sahaja. Negara India adalah sebuah negara yang mengawal 40% pasaran global dalam mengeksport beras. Yang mana baru-baru ini negara India telah pun mengeluarkan pengumuman rasmi yang mana mereka terpaksa menghentikan ekspor. Ini adalah ekoran daripada negara India mengalami iklim yang sangat ekstrim yang menjejaskan penanaman padi di negara mereka. Belum krisis beras ini melanda, kita rata-rata rakyat lebih suka menggunakan beras import daripada beras tempatan. So ini adalah keluar kenyataan daripada Datuk Maidin. Orang kita ni tak pandang pun beras lokal. Dia kata, biasalah. Kita kadang-kadang ni ada the so-called colonial mentality. Ini beras import. Sedap lagi. Sedap lagi sebetulnya. Beras Malaysia lagi bagus. Tapi ialah packaging dia lebih cantik. Dia kata, dia tulis imported rice kan. So, ada beza RM6 daripada 26, yang tu 30-34. So, kita ni sebetulnya dulu beras lokal ni tak laku sangat pun. Kalau kita pun kalau boleh tak nak jual pun, tak ada orang nak. Bukan tak ada orang nak, tapi tak berapa lah. Tak berapa. Permintaan tu tak permintaan tu. Sebelum ini, lambakan beras import beras tempatan ini sangat-sangat banyak. Tidak seperti sekarang mengalami shortage kononnya sebabkan krisis beras. Kononnya ada pihak yang terus menuding jari kepada kerajaan kerana tidak kompeten dalam menyelesaikan isu beras ini. Kita semua sedia maklum yang Malaysia masih lagi kebergantungan terhadap beras import ini sebanyak 35%. Jadi ekoran daripada pengumuman negara India untuk menghenti buat sementara waktu ekspor beras ke pasaran dunia, jadi of course akan terkesan bekalan pengeluaran beras tempatan baru sehingga setakat ini dalam 65 ke 70% sahaja. Bernas menaikkan harga beras import pula dan berbanding dengan harga beras tempatan yang masih dikawal oleh pihak kerajaan dan masih mengekalkan harga RM26 untuk packaging yang 10 kg itu. Jadi sudah tidak hairanlah dengan apa yang berlaku sekarang ini dengan pengumuman negara India yang menghentikan dahulu ekspor beras. Lepas tu pula Bernas yang entiti yang kita tahu entiti tunggal dalam mengawal harga beras import ini mengambil keputusan pula menaikkan harga beras import. Jadi perkara macam ni tidak hairanlah mengapa kita rakyat Malaysia rata-ratanya rakyat Malaysia membuat keputusan pula menggunakan beras tempatan. Selain daripada itu, panic buying juga ada berlaku dalam pembelian beras yang tidak mengikut keperluan. Faktor monopoli beras juga yang dimonopoli oleh pihak Bernas ini juga menyumbang kepada shortage beras tempatan yang berlaku sekarang yang mana membebankan kita disebabkan kenaikan harga beras import. Bernas apabila telah pun mengetahui yang negara India telah pun membuat pengumuman yang menghentikan ekspor, tidak melaksanakan import daripada negara-negara pengeluar yang lain. Contoh kita masih ada negara China, Thai dan juga Vietnam. Kenapa perkara ini tidak berlaku? Ini menjadi satu pertanyaan. Bernas telah pun memonopoli beras import ini sejak daripada 1971 lagi. Yang mana monopoli ini sentiasa diperbaharui selama 10 tahun. Dan yang terbaru dan kali terakhir monopoli ini diperbaharui adalah pada tahun 2021. Yang mana ketika itu Perdana Menterinya adalah Tan Sri Nordin Yassin. Jadi secara tidak langsungnya kita terpaksa menunggulah lagi sehingga 2031. Kiranya monopoli ini dapat dipecahkan nanti, saya yakin isu beras yang terjadi pada ketika ini tidak akan berulang lagi. Sekarang kita dengarkan apakah tindakan seterusnya yang diambil oleh pihak kerajaan dalam menangani isu beras yang kita tengah hadapi sekarang. Farmer telah diarahkan untuk meningkatkan pengedaran beras putih tempatan ke kawasan luar bandar termasuk ke kedai-kedai runcit.
oleh kerana margin jualan beras putih tempatan hanya 50 sen bagi kampit 10 gram, maka kerajaan akan menyalurkan kos pengangkutan kepada pihak Fama. Kedua, dalam konteks Sabah dan Sarawak, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan subsidi sebanyak RM950 per metrik tan beras putih import mulai 5 Oktober 2023. Melalui kaedah ini, harga runcit beras putih import di kedua-dua negeri ini akan menjadi RM31 bagi kampit 10 gram. Langkah ini diambil 10 kilogram. Langkah ini diambil memandangkan pengeluaran beras putih tempatan di Sabah dan Sarawak adalah terlalu terhad. Ketiga, semua perolehan pembekalan beras putih di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import, di mana pembekal-pembekal boleh mendapatkan bekalan pada harga borong, iaitu RM3,200 harga pintu gudang, dan ianya tertakluk kepada syarat dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang keempat, hari ini juga kerajaan akan melancarkan ops bersepadu beras putih tempatan yang melibatkan Badan Kawal Selia Padi dan Beras KPKM, Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS). Melalui ops bersatu ini, kita akan membuat pemeriksaan menyeluruh ke atas rantaian industri, termasuk semua kilang-kilang besar dan stor-stor pemborong beras mulai esok. Sampel beras juga akan diambil di semua kilang beras, di gudang-gudang pemborong dan juga di pasaraya untuk dibuat analisis kimia. Kekal 5 tahun Kerajaan Perpaduan.